Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Sidang hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian, tersambung kuliah maghrib kita pada malam ini dan masih lagi dari tajuk wasiat, tajuk wasiat harta. Di mana dalam tajuk wasiat harta ni kita sapa pada perbincangan rukun wasiat. Minggu lepas baru ni kita bincang hubung dengan wasiat ni, di mana sedekah yang kita buat semasa hidup dan semasa kita sehat ni, kalau nak panggil mana lebih afdal dengan kita wasiat, lebih afdal kita sedekah bulan ni. Awak ni tak? Lebih afdal kita sedekah bulan ni daripada kita tunggu sehingga kita mati dulu baru kita wasiat. Benda tu jalan sebab pada kita mati. Minggu ni. Baik. Masuk pada minggu ni ialah hubung dengan rukun wasiat. Bukan kata wasiat ni dia ada 4 rukun wasiat. Jadi wasiat ni dia ada 4 rukun. Kena cukup, kena sepenuh 4 perkara ni barulah kita panggil jadi wasiat. Sama musi dia panggil, iaitu berwasiat. Orang yang nak wasiat apa-apa harta, apa-apa manfaat, apa-apa benda yang dia nak wasiat tu, dia panggil musi. Ada bukan misa, ada misa itu lain. Musi iaitu orang yang berwasiat. Ada orang nak wasiat berapa? Dan tidak patutnya jadi misa lah. Tak jumpa nak pak pilih kagak wasiat. Yang kedua, penerima wasiat. Penerima wasiat, orang terima wasiat dia panggil musalah. Ada. Kamu dengan musalah. Musalah mana orang dia terima wasiat. Tiap-tiap soalnya ada tak ada tu. Uraya syarat-syarat tu dia ni. Yang ketiganya harta, benda, kakak, gapo benda kita orang wasiat nak beri orang, wasiat nak beri orang. Itu dia panggil musabihi. Musabih dia panggil musabihi, harta ataupun kakak ataupun benda. Apa wasiat nak beri orang. Dan yang keempat akhir sekalinya ialah sirah, ijab apa berhubung dengan bab wasiat ni. Tu dia royak rukun. Cukup 4 rukun wasiat ni, maka jalan dia berlakulah kita panggil wasiat harta yang kita kecek pada hari ni. Ada. Baik, itu mana rukun dia secara reka. Ya. Gapo dia syarat-syarat wasiat musi, gapo dia syarat-syarat penerima musalah. Baik, kita tengok rincian dia satu-satu. Sosok kita tengok. Baik. Tengok. Syarat-syarat wasiat musi ni ada. Syarat-syarat wasiat ni dia ada 5 pakar. Ada syarat dia. Yang pertama, orang yang nak wasiat harta dia ni mestilah seorang yang mukallaf, iaitu akil balik. Bahasa kita orang mukallaf ni mana akil balik. Orang yang berakal, ada orang yang cerdik, orang yang boleh fikir, orang normal macam orang biasa. Cukup seorang, bukan dia masuk separuh dia. Ada. Kerana bila masuk separuh ni kan. Tak boleh wakil buku makin cahaya boleh bagi pun ni. Tu je lah. Tak boleh. Sebab kalau bila masuk separuh ni, bukan sudah harta dia boleh beri orang. Harta dia kena ada dia panggil penjaga dia. Ada pemegang amanah. Kerana apa tak cukup bila masuk separuh, tak cukup seorang ni, dia tak boleh pegang harta dia tu. Dia jadi parti pun dia beri orang. Ikut dia. Ada. Dia panggil kena ada. Kerana istilah bahasa perundangan dia panggil kena ada headlighter. Dia panggil
title ni mana penjaga, pemegang amanah dah bagi kita orang kecil muda-muda, kan? Yang keduanya balik cukup umur, nak cukup umur, kan? Nak cukup umur. Dalam undang-undang kena pada ni dia royak umur berapa belas tahun. Kalau dalam istilah lebih dah, dalam perundangan negeri-negeri yang dah terima pakar, ini wasiat orang Islam ni, dia untuk umur 18 tahun. Walaupun dia royak sini orang mukallaf ni balik, kalau kita kecil balik kan 15 tahun lah, ada. Tapi dalam undang-undang dia terima pakar 18 tahun lagi. Tapi dalam boleh royak balik boleh dah. Cuma undang-undang kita ni dia ambil ikhtiar ataupun ambil jalan selamat lagi, letak dapat umur 18 tahun. Kerana baru pada 18 tahun ni dia kita kecil muda-muda agak bodoh lah, fikir tu ambil lagi. Kalau dah 15 tahun tingkat T3 ni, sok macam wasiat harta gapo nak beri orang ada. Dia sendiri tu kali macam ni bersikap, tak mikir tu ambil. Ada. Dia terima makan 18 tahun, kalau meskipun jangan pun buat kira umur 18 tahun ke atas. Kan? Syarat dia pertama, orang mukallaf mestilah orang berakal. Dia juga mesti orang cukup umur balik. So, syarat dia, orang nak wasiat harta. Yang kedua, orang yang merdeka. Luar kata merdeka ni bukan hamba. Bukan hamba. Di mana kalau hamba ni, dia juga boleh masuk. Ada, kerana apa hamba ni? Apa yang kata hamba? Hamba ni, harta dia pun dia tak ada, tak boleh. Ada, dia tak boleh terima harta. Kerana semua sekali tu dimiliki oleh tuan dia. Ada, tuan iaitu tuan hamba. Dengan sebab tu, orang ni mestilah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Kan? Orang merdeka. Tak boleh orang hamba. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah ikhtiar, iaitu pilih sendiri. Wasiat-wasiat tu dengan pilih sendiri. Keluar dengan kata apa nama pilih sendiri ni, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa tidak jadi wasiat. Kerana wasiat-wasiat ni sebagaimana kita dengar tu, memang dia orang buat dengan suka rela, suci hati dia buat. Suka rela dia, suci hati dia untuk benar dia nak beri wasiat orang, harta dia gini. Baik, apabila suku kata paksa, tidak nak suka rela lalu dia panggil paksa rela. Ada? Paksa rela tak boleh wasiat. Ada? Tak jadi wasiat. Mestilah nak pilih sendiri, bukan dipaksa. Disebut kata wasiat ni dia mesti kena dapat persetujuan daripada orang yang nak beri wasiat. Tuan harta. Ada? Dia pilih dia sendiri, bukan kata paksa orang kita. Mesti kena akan cukup. Tiga. Dan akhir sekali yang keempatnya ialah pemilik harta. Orang nak wasiat ni mestilah dia wasiat harta dia, milik dia yang dia boleh wasiat. Oh, kalau dia tak begitu lah, penduduk amanah raya. Amo mari nak wasiat harta ni. Harta apa? Belum masjid tu dia tahu kapu amo bosai. Orang nak mari tak boleh pisahnya. Orang jadi aku nak wasiat lah sendirinya harta dia, duit orang masjid tu dia. Ramah gitu. Boleh. Sebab kata wasiat ni, wasiat pemilik dia, harta dia. Tahu dia wasiat. Boleh wasiat tak boleh. Tak boleh kata nak wasiat harta orang lain tak boleh. Itu dia panggil rukun apa? Syarat-syarat orang yang nak beri wasiat harta. Cukup 4 syarat baru beri wasiat. Baik. Tengok minggu undang-undang section ni, nenek punya wasiat orang Islam 99. Tak ada pelatih pasal tak waktu lagi pelatih. Ambil orang PJ. Pelatih buat kamu tengok di kurang kandung ni berat dia pergi kat kaki bau ni lebih kurang ni. Ada. Dan nenek punya wasiat orang Islam tahun 2005 sekitar lebih 9 tahun 2004 dia sebut di dalam undang-undang dia. Kan? Seseorang berwasiat hendaklah orang nak beri wasiat harta dia tu hendaklah telah mencapai umur 18 tahun. Apa kata 18 tahun? Kau kata balik tadi undang-undang amendment yang
tiga buah negeri di Malaysia, dia letak balik tadi letak orang Melaka tak tahu. Dalam Pak Harto, kecek ni dalam Pak projek supaya balik dosa pada 15 tahun cukup dah. Ni dalam Pak Cara Harto wasiat ni takkan tak tahu dia om. Sempurna akal, bukan belum masuk paruh tadi. Bertindak dengan suka dengan hukum. Undang-undang diambil dia cebok daripada kitab-kitab tempoh yang ditulis oleh ulama ahli ulama. Dia bukan buku kalian. Cuma diambil paksa buat undang-undang saja. Dan tidak dipaksa orang pilihan dia sendiri, serta tidak dilarang daripada menguruskan hartanya. Ana ghairu mahjurin alaihi bisabhin. Dia ni tidak tertahan daripada menguruskan harta dia kerana dia ni orang bodoh. Sapih makna orang bodoh. Tak cukup akal dia cukup lah. Ada umpamanya kita panggil ada dia tak cukup HG dia panggil apa? OKU kalau bahasa kita ke orang lain yang payu. Dia. Ada. Apa-apa bulan-bulan ni istihar. Minggu lepas, 2 minggu lepas kau. Dia istihar baru ni ada. Nama dia Menteri Kesihatan tu. Bukit Islam Cina. Chiang Rai apa nama? Dia istihar baru ni. OKU ni bukan orang kurang upaya, orang lain yang upaya. Ada OKU. Orang kurang upaya ni. Ada. Ibu kau pula dia umur. OKU mana orang lain yang upaya? Orang lain yang upaya lain tidak kata mesti orang kaki sebelah. Udah kaki kalau OKU dah. Boh ke kanu cacat atas putih. Ada. Sekali lagu-lagu ayat tu apa ayat ada sekali seperti mana. Ada. Sudah boleh diistilah ke baru ni OKU tu. Boleh diminta bagi ke masyarakat tu. Ada. Batu yang bagi ke masyarakat. Asal dia OKU tu. Baru ni terbaru dah. Atas putih pun dikira OKU tu. Batal lagi jabat-jabat KJL kan tak pernah jalan jauh dah. Sedia ada kok bagi OKU di makin situ kata. Tak boleh OKU kau OKU tu makan putih. Dikira jalan. Sebab OKU. Mana-mana jabat lagi OKU dia ada standard istimewa. Bila ni dia pakai mereka bawa juga bawa semua sekali pilih pun dia ada. Termasuk kalau di main day, tak usah gila ya minta apa mesti ada. Di main day dia cendek dia ambil orang okey. Istimewa buat dia. Mana orang ni orang yang tidak dilarang kerana dia OKU, kerana dia ni bodoh. Ada bodoh yang kita panggil tak cukup FG dah. Orang kata Down syndrome, kalau dia ada tak apa. Masuk dalam bab. Ini ayatnya undang-undang yang terima pakar di Malaysia, amalan negeri Kelantan lebih kurang ni. Orang tak tahu juga dia ambil. Walaupun dikira umur balik cukup 15 tahun, tapi dalam bab pengurusan harta ni dia ambil 3 tahun lagi ke depan. Kerana pengurusan harta ni khususnya dalam bab wasiat. Desa lagi heboh kita baca pada Abi dulu pasal itu heboh tu. Juga dia untuk 18 tahun juga kita untuk kerana dalam bab harta nak duit pun boleh. Kalau dia duit nak ambil pelik tak boleh. Al-buruk sibuk dia panggil. Jadi dia untuk kita undang-undang. Baik. Boleh tu? Boleh. Kalau kena kita nak untuk boleh Allah kau benar kau 7-30 tahun. Oh, ada. Tu dia pasal anak kita lah kan tak tahu itu kadang kita tak agak lagi nanti budak ni kita sok boya pakai dado kopi kodok tak cukup jual anak pencari. Ada. Kita tak agak lagi orang pun tak tahu anak kita. Ya. Kalau ada gitu gini buta dengan dia alung kau orang itu. Ada. Alung umpama jual pencari. Tadi dua kada. Ada apa boleh tak? Transaksi dia ni
Tapi apa secara umum? Ya. Kamu penerima wasiat hendaklah diketahui kecuali untuk kalau majikan. Baik, ayo wasiat ni wasiat siapa? Kalau dia wasiat kepada tidak kepada kalau majikan, tidak kata wasiat masjid apa kepada ni. Ada mana ataupun fi sabilillah umpama dia wasiat atau tak apa tidak ditentukan. Tapi kalau dia wasiat kepada individu, kena tahu siapa dia penerima. Wasiat apa wasiat? Wasiat siapa? Jawab siapa wasiat? Kena tahu. Kecuali dia kata wasiat ni siapa-siapa orang jual di jalan Allah tahu. Sebab dia ada wasiat fi sabilillah pun ada hak untuk orang jual di jalan Allah ni ada. So wasiat. Jadi ni kalau dia wasiat fi sabilillah itu siapa-siapa dia hak jual di jalan Allah boleh tak? Ada. Sebab tak apa orang ni boleh dia ada. Boleh jadi. Tahu masuk ke dok yo. Ada gitu. Mana kalau selain daripada itu kena tahu. Mama kodok umpama kena tahu. Kecuali dia orang secara umum fi sabilillah anu yatim. Ada. Kalau anu kok yatim kok boleh. Ada. Anu yatim enggak boleh dia ya. Kena tahu siapa dia penerima. Kalau wasiat tak tahu siapa bisa. Tak boleh. Ya. Tidak lagi ketahui kecuali kalau wasiat pada fisabilillah kewajiban yatim lain itu. Dan penerima itu mesti wujud ada pada masa kematian wasiat. Mana ni? Kalau dia wasiat mama mati dulu daripada pemberi wasiat, maka wasiat terbatas dan tak jadi. Pasal nak terima wano boleh mati dulu. Sedangkan wasiat ni bagus lepas pada kematian pemberi. Orang jepui mati baru jadi wasiat. Dan ni orang tu jepui tak mati dia mati dulu. Kejut nak beritahu kejut pada babu kejut mati ni. Kali balik dia yang kali. Ada syarat tamu kena tahu siapa dia. Yang keduanya orang yang terima mesti ada. Tak mati lagi. Belum daripada kematian wasiat. Dua orang ada soal ni, dua dari orang syarat. Yang ketiga sini orang yang terima wasiat mesti berkeahlian memiliki harta, berkeahlian persoalan juga. Orang yang terima mesti berkeahlian. Umpama dia ni balik cukup umur orang berakal. Sebab apa kan dia tidak akhir balik, umpamanya dia tidak berkelayakan untuk memiliki harta bukan orang lain. Orang lain kena tolong dia harta dia. Boleh tapi kena melalui item penjaga amanah. Terima dia. Pasal dia tak cukup akal dia tak boleh kira mana. Ada nak kalau makan pi bodoh orang nak pun ada mampu tak mampu banyak nak tadi ke wasiat tak juga mampu mesti boleh tak pun ada tak boleh lagi sebab kalau buat wasiat untuk kita akan dicek ada orang yang bunuh memberi wasiat supaya mati banyak supaya dia boleh ambil wasiat banyak-banyak boleh membunuh tak boleh begitu juga dalam sangka Nabi sebut al-qatilu la yarith. Pembunuh ni dia kata tidak boleh mewarisi harta siapa. Ayo dia ngak sebentar ni boleh dah. Dia je syok ya Allah lah. Ada. Utang anu wajib dah. Ada. Ada kereta tak payah asur tahu dah. Pokok nak duduk semua. Ada. Pokok pe budak ambil anak buah kandel tak payah. Dia negah dah ni. Akhirnya dia pergi spekak. Doktor tak ada campur saja belakang di mata orang tua mati. Ada. Nenek akan mati tapi dia campur mati kerana dia campur dari nyawa itu. La yang toleh muhasab. Tak ada muhasab. Pasal itu begitu juga apa nama pemberi wasiat, menerima wasiat. Nah, sebab
duduk mati-mati tunggu apa lagi apa makan kalau memang dia kotor mati dia umpamanya maka tak ada kino itu lah kan tadi jangan tadi sebab apa kayak dok ekor disebut dok manis tak jala syaitan qabla awanihi tiba bihirman. Siapa-siapa dia berlonggak kadung nada bersegera buat satu-satu benda sebelum daripada tiba masa dia tak masuk lagi tiba dihukum ke akibatnya bihirmani dihadat tertekuk daripada kulit benda. Faham ni? Dia kena mati ayah dia dulu baru dia boleh terima sedekah. Ni dok dia suruh dicabut koyak dia mati banget-banget supaya ayah dia mati banget-banget dia boleh bagi sedekah banget-banget. Ada ayah kita dah mati dah Abdul Wahab, maka kita pun Abdul Wahid bagi dah harta. Apa boleh tiba di firman ke maka di hukum ke dia tu boleh. Pasal ni bunuh anak-anak mati aja dia supaya dia boleh harta siapa aku dia tak boleh kali harta siapa mesti berkeahlian memiliki harta ya. Yang ketiga penerima wasiat ni hendaklah bukan terdiri daripada waris mengikut pendapat jumhurul ulama majoriti ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, jumhur semua sekali mengatakan bahawa mestilah penerima tu bukan waris. Kalau dia waris ni, ada orang yang ada waris. Waris ni ialah orang-orang yang berhak mendapat harta siapa. Kematian dia panggil pemberi wasiat tu waris. Ayah dia umpama mati. Baik. Apabila dia mati, dia wasiat tanah sebelah masjid wi banu bosu nama tim. Ada. Sejak tim anu dia hak timno ni kalau tak wi wasiat pun kalau ayah dia mati tetap dia boleh dak iaitu harta siapa. Banu. Ada. Mestilah penerima wasiat itu bukan waris. Kan waris sah ke tak? Sah juga. Tapi panjang hidup sikit. Kalau waris orang lain terima sah ke tak? Iaitu apabila dia wasiat tanah sebelah masjid Qadar Wiban bos dia tunjuk detek. Apabila ayah dia mati, kawan dia menggantung harta tu belum boleh lagi, tak boleh lagi. Sehingga mendapat persetujuan ni waris-waris hak lain terima sah. Kalau adik-adik ayah kata biarlah muka ayah kita wasiat nak beri ke dia, maka kita setuju lah ke sekolah suara kata boleh. Kalau adik-adik kata boleh, ada aku tahu dah mulutnya bangun pandai kecek dia ni duk racun, duk cocok ayah ni supaya wasiat kaku orang lain duduk lapor, cuma lapor pada kecek nyai tu untuk kepada ayah buruk betul ni orang nyai tu orang lain sebab tu dalam hukumnya dia ayah mesti kena dapat persetujuan. Kalau wasiat ada orang-orang yang waris yang layak terima sedekah ni mesti kena dapat persetujuan daripada adik-beradik orang lain yang layak terima sedekah ni. Yang bagi setuju boleh, tak setuju tak boleh, tak jalan wasiat. Kerana dia ayat dah syarat penerima wasiat bukan waris mengikut pandangan jumhur ulama. Ada begitu, bukan waris. Nabi ayat Allah Taala wasiat dari waris mana tidak boleh tidak sah wasiat pada waris. Waris ni tak boleh wasiat itu. Dengan sebab tu waris tak boleh. Boleh. Mengikut pandangan jumhur ulama tadi. Bukan waris syarat dia. Penerima. Yang tiga, yang empat. Penerima wasiat juga tidak semestinya mama terima jusuk sahaja.
biada anak umpama ada aku wasiat atau pada si fulan anak yatim umpama boleh atau qara wal masakin orang fakir dan miskin kamu dia wasiat alim ulama boleh juga wasiat pada satu alim ulama kalau ada kalau aku alim ulama sini ada ulama ni banyak jenis. Ada ulama kereta, ada komen kereta. Dia tahu belakang ulama juga tapi ulama kereta. Kalau lagi motosikal, pakar itu ulama motosikal. Maksud dia sini bukan ulama kereta, bukan ulama motosikal. Itu ulama yang cerdik tahu akan menggunakan ulama. Semua ulama sini. Baik, masjid pun boleh. Wasiat di masjid pun boleh, sekolah pun boleh dan sebagainya. Tak kira benda-benda lain lagi yang berbentuk umum. Itu berbentuk umum masjid. Masjid ni banyak lah masjid. Masjid itu tiga pada. Berbentuk umum. Umpama orang pada masyarakat orang pakai miskin, juga dia orang umum. Secara umum. Siapa dia pun tahu nama orang tu tahu pakai miskin. Semua dia kira dah. Dan tidak dikhusus dia walaupun dia tidak khusus. Umpama masjid kotor, ahli di masjid kotor. Dikhusus sini lah. Tetapi wasiat tersebut bukanlah bertujuan maksiat. Ingat kawan lagi. Wasiat yang kita nampak wasiat ni jangan bertujuan maksiat. Wasiat dah kawan dekat masjid kotor tu. Nawak markah SAK apa? Ada pasal jaga orang mana? Tapi kan dia buat untuk tu dia wasiat. Wala anu aku di masjid kotor tu, ambil dia buat bangunnya naik lah umpamanya. Yang pertama di kotor aku depan masjid kotor. Misal itu tak betul. Jangan. Balik. Wasiat ni itu dia jadi satu ibadat dia kait dengan untuk membina manusia supaya jadi orang mulia. Itu dia. Ada. Baik kan? Baik. Musalah. Penerima wasiat ni ada dua jenis. Dua kumpulan. Pertama ditentukan siapa-siapa terima wasiat. Yang kedua tidak ditentukan supaya kita kata masjid. Pakai miskin, anak-anak yatim pakai miskin. Ada umpamanya. Itu dia panggil tidak ditentukan. Baik. Tiap-tiap satu ada syarat-syarat. Bagaimana kalau wasiat tu penerima wasiat ditentukan? Amat kata kalau baik tengok. Syarat-syarat penerima wasiat yang ditentukan. Siapa-siapa terima wasiat dia tentu. Umpamanya. Siapa dia? Syaratnya. Orang yang boleh memiliki harta selepas kematian pemberi wasiat. Dengan kata lain, tidak sah wasiat kepada orang-orang yang telah mati. Pasal dia tak boleh dan nak terima memiliki harta tak mati. Begitu juga wasiat temu. Tak boleh juga. Tanah masjid sudah masjid kotor tu, kawan wasiat beri pada buat jadi padel untuk orang-orang kotor. Ada umpama mana meremu kita pun baca balik pakai makan tanah kamu wasiat lembut balik mudah diterima wasiat. Ada gitu juga dia kata orang telah mati kali. Syaratnya penerima wasiat ditentukan mestilah orang yang boleh memiliki harta akhir balik tadi. Umur lah kata tahu kata umpama boleh. Baik, so yang kedua, syarat pemberi wasiat. Penerima wasiat, musalah. Bukanlah kalau ditentukan apa nama wasiat tu, bukanlah wasiat tu ke arah maksiat seperti berwasiat untuk buat gereja. Waktu umpamanya. Orang tinggu tanah hamba, orang tu aku seliput cobek tu umpamanya tak jadi. Dia tidak jadi wasiat dan tak jadi pahala. Pasal bui pada masjid buat wasiat. Ketik dulu. Ada tadi. Dia.
arwah maksiat. Baik. Dua. Yang ketiga, syarat pemberi wasiat ni yang ditentukan mesti ditentukan penerima. Siapa dia penerima? Wasiat yang ditentukan. Dengan kata lain, tidak sah jika wasiat kepada salah seorang daripada dua orang adalah amak kau mamak. Kau tahu wasiat siapa? Kau tahu pada siapa umpamanya pada dua orang lelaki, maka tidak sah wasiat. Mudah dia. Kan? Memberi pada dua orang. Salah seorang pada dua lelaki. Kau tahu mana seorang tidak sah wasiat. Nak tentu siapa dia penerima. Mamak kau amak. Baik, akhir sekali ya. Syarat penerima wasiat yang ditentukan mestilah wujud penerima ketika berwasiat. Ketika berwasiat wujud penerima. Itu dia. Dengan kata lain, tidak sah wasiat kepada anak yang isteri belum lagi mengandung. Wasiat pada anak kahwin ni, anak belum lagi patut kau wasiat pada anak kahwin. Ya anak dia untuk mengandung lagi. Bini dia untuk mengandung lagi. Bini untuk mengandung. Dengan kata lain, tidak sah ya. Isteri tidak sah wasiat pada anak yang isteri belum menikah lagi. Tak sah. Kecuali dia wasiat bagi anak yang berudah ke lain. Anak dulu ni, kalau imam dia mati, aku wasiat nak beri kata email apa? Dia kata kita email apa? Bisa. Bukan tak email apa cuma, tak email kamu apa? Dia wasiat. Beranu anak dulu tu ambil beri kau jadi, tak ada masalah. Boleh beri kata email lagi apa boleh. Sebab yang bersyaratnya wujud penerima ketika berwasiat, iaitu kalau tak wujud lagi tidak sah. Jangan kali, tak wujud penerima. Tidak sah juga wasiat kepada masjid yang belum dibina. Masjid untuk buat lagi. Dia wasiat kalau aku mati rumah masjid apa ada nama. Masjid mana? Ada. Masjid untuk buat lagi masjid. Apa nama ni? Pontianak Harun Sunda Malay apa hatu boceng kau dah kira kali. Syarat penerima ni mesti ada tu ketika berwasiat. Walaupun syarat ilmu itu tak perlu yang mana. Ini syarat-syarat musalah harta penerima yang ditentukan. Baik, tengok. Syarat-syarat musalah penerima wasiat yang tidak ditentukan. Awak ada kan dari buah bagi kan? Ni. Penerima wasiat ni boleh jadi ditentukan. Kita baca syarat dia. Yang kedua tidak ditentukan. Siapa dia pemberi wasiat? Apa dari wasiat? Nawak ke mana? Syarat musalah. Yang tidak ditentukan siapa-siapa. Syarat yang pertama. Contoh. Seperti fakir miskin. Tak tentu. Asal fakir, asal miskin. Ulama, masjid, sedekah. Itu semua dia panggil musalah yang tidak ditentukan. Penerima wasiat yang tidak ditentukan. Orang miskin mana, orang ulama mana, orang masjid mana, orang sekolah mana, ada. Ya. Musalah. Baik. Syarat dia, syarat penerima bukanlah wasiat itu ke arah atau jalan maksiat atau makruh. Bukan sekadar maksiat, hal makruh betul ni. Ya. Makruh boleh. Baik, sebab tu nak ingat dalam bab wasiat ni syarat musalah yang ditentukan. Itulah dia. Baik, seterusnya contoh-contoh musalah penerima yang tidak ditentukan. Ini contoh dia. Contoh penerima wasiat yang tidak ditentukan. Apa dia? Fi sabilillah. Fi sabilillah. Orang yang berjual di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Orang yang berjual di jalan fi sabilillah. Maka boleh ya syaratnya dah fi sabilillah. Yang kedua alim ulama
dan umrah. Haji dan umrah boleh juga menerima wasiat. Musalah yang tidak ditentukan untuk haji dan umrah boleh. Kalau saya. Baik ini kalau syarat-syarat yang tidak ditentukan oleh musalah. Musalah yang tidak ditentukan. Mama adik dia secara umum. Baik, itu syarat-syarat musalah yaitu pemberi wasiat, pemberi wasiat. Penerima wasiat, musalah, penerima wasiat. Syarat harta yang kita nak wasiat orang itu, yang orang harta musabi. Musabi di mana harta? Bagi yang kita nak wasiat orang. Syarat dia ada. So, harta yang diwasiatkan sama ada harta alih ataupun tidak alih. Atau manfaat yang bernilai sisi hukum syara. Harta yang diwasiatkan sama ada harta alih atau tidak alih. Harta alih ni umpama dia beri kita ketos, maka kita ambil boleh wakil alih. Ada. Ataupun dia kata harta boleh alih. Tanya, aku kamu tak kena wajib apa? Apa wajib apa? Agak depan lah. Mana boleh. Manfaat atau sama ada harta alih atau tak alih tak kira. Dia kira harta yang diwasiatkan sama ada harta alih atau harta tak alih. Tak alih, tak alih, mana dia tanya. Boleh alih ketos buah umpama. Atau manfaat yang bernilai di sisi hukum syara. Anak-anak boleh juga. Yang saya tahu ni kan, besok antara wasiat dengan heboh di segi ni. Nak heboh, nak bui orang manfaat, tak boleh heboh. Sebab heboh ni, bui milik terus pada siang spesial. Tak ada campur tangan kita. Tapi kalau heboh manfaat dan wasiat manfaat boleh. Heboh manfaat tak boleh. Sebab dia kena bilang dia panggil manfaat. Wasiat boleh. Manfaat umpamanya dia buat rumah sebelah banjir patah. Baik, dia pun beli rumah kondominium Kuala Lumpur, sekelik untuk kota. Tak ini, Kuala Lumpur baru ini. Dulu Kuala Lumpur Kuala Lumpur. Dia buat dia kata, rumah awal belah banjir patah tu, gue dah pakai sewa. Asal kan? Ada. Apabila gue sewa, orang boleh duduk, boleh gimana boleh. Ada. Lepas tu binti tu nyewa tu amal wasiat gue ke masjid patah, boleh. Boleh, tak ada masalah. Gue mana tidak apa, tak ada apa wasiat. Jangan. Wah, yang ketiga syarat wasiat ni mesti boleh, harta ni mesti boleh dipindah milik selepas kematian wasiat. Kalau sekiranya tidak boleh dipindah milik selepas kematian wasiat, ini satu hal yang payah kira. Boleh dipindah milik selepas wasiat. Baik, yang ketiga, wujud dalam milik wasiat jika ditentukan. Ada harta tu ada dalam miliknya orang beri wasiat. Nak beri siapa-siapa pun ada. Syarat dia syarat musabi, iaitu harta. Akhir sekali dia jalan. Harta ni mesti wujud. Ada semasa kematian wasiat. Soalan. Wujud semasa kematian wasiat. Harta ada. Kalau tak ada dah tunggu orang wasiat, orang curi dan mengambil cinta, maka tak ada wasiat tak pakai. Tak pakai. Itulah dia syarat-syarat hukum nampak harta ini. Apa yang boleh berdiskut syarat harta lah. Asal ni kita akan bincang hukum nampak sirok, hijab, opo dan pak wasiat. Bagaimana kalau kita nak wasiat? Kita nak tengok setahun lagi. Jadi inilah kita setakat syarat-syarat harta musabi. Syarat harta. Baik. Jadi tadi aku mau lihat apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.